Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya sekecitanya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah wasikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang saya hormati sah pentadbiran Teman Nur Iman, yang saya muliakan sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya dapat lagi kita bersama pada hari ini dalam menyampaikan satu perbicaraan hadis yang sama-sama kita dapat pelajari, yang mana setiap hadis yang disampaikan adalah perkara yang bermanfaat untuk kita jadikan amalan seharian ataupun sampai bila-bila. Sebab tidak akan diketahui sesuatu itu melainkan hadis itu dapat membimbing kita untuk terus menjalani kehidupan yang lebih baik di atas dunia. Alhamdulillah, syukur juga hari ini hari Jumaat. Hari yang kita katakan barakah sayyidul ayyam, iaitu penghulu bagi segala hari, dan juga hari Jumaat ini juga satu hari yang kita katakan sebagai hari yang berkatnya doa selepas pada waktu asar. Maka di waktu-waktu asar itu kita ada kuliah, betul ke Kanda Amira? Ada Ustaz. 5 suku nanti kan? Ya, betul. Ustaz Adab Sulukil Murid? Bukan, hari ni Ustaz Muhammad Aizuddin dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi, Masya Allah, tabarakallah. Semalam Bonda Ros call saya pukul 5.10. Saya tak angkat. Mungkin sebab semalam Ustaz tak hadir, betul? Ya, hari ni Ustaz masukkan semalam ke hari ni? Semalam kalau ikutkan Ustaz Adab Suluki Murid daripada Ustaz Wan lah, Ustaz Abdul Hakim. Tapi dia tak dapat. Tu mungkin dia call Ustaz untuk ganti kan? Bukan saya, Bonda Ros lah call dekat. Tapi saya masa tu alam mimpi. Masya Allah. Semalam memang tercari-cari Ustaz lah, Alhamdulillah. Ustaz Zul ganti, Ustaz Zul. Tertidur tu sedap-sedap, Bonda Ros call. Terkejut saya. Apa hati Ustaz? Okay, bye. Nak buat macam mana? Masya Allah, tabarakallah. Okay? Hari ni berkenaan dengan tajuk hadis ni saya suka. Hadis ni pendek dan ringkas, tetapi mendatangkan satu akhlak atau satu teguran yang baik pada kita. Sebab kita nak menjangkaui satu tahun yang baru, iaitu tahun 2023. Yang mana dikatakan sebanyak 66 buah negara akan mengalami masalah ekonomi. Okey, jelas ya? Maka tahun 2023 lebih struggle kehidupan dengan ekonomi tak menentu. Mungkin di saat itu berlaku sedikit huru-hara yang mana kita sendiri wallahu a'lam tak tahu bagaimana. Tetapi Allah sebut dalam Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maka Allah mengetahui apa yang berada di hadapan kamu. Mungkin tahun depan kita tak tahu keadaan kita bagaimana. Tahun depan kita sendiri apa yang kita rancangkan belum tentu akan kita dapat. Kita sendiri bila mana kita rancangkan belum tentu kita akan miliki. Maka kita ambil iktibar
supaya teruskan berdoa. Dan saya mengharap juga daripada Gubernur Iman, kan kita buat baca Yasin, khamih malam Jumaat, setiap pagi kita buat baca Yasin, tazkirah. Moga dimunajatkan agar tahun depan adalah tahun lebih baik buat kita semua. Tahun yang mendatang ini adalah tahun yang kita harap Allah memberikan perlindungan kepada kita. Sebab banyak dengan kata-kata daripada pakar ekonomi, pakar iklim, banyak benda-benda yang akan terjadi. Tetapi kita tetap mengetahui bahawa sebaik-baik yang merancang adalah Allah. Maka kita sentiasa bergantung kepada Allah dan kita harap mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan diri kita tak lain tak bukan mengharapkan hanya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna doa ahwal ibadah. Doa itu sebahagian ibadah. Maka banyak-banyak kita munajat, minta yang kita baca Yasin, hari-hari doa supaya tak diulangi musibah-musibah yang menimpa pada kita. Ada yang baru nak mulakan hidup, mesti kita harap semuanya baik-baik berlaku, insya-Allah. Dalam sebuah hadis an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Dia singkat saja. Apa maksud dia? La darara wa la dirara. Apa maksudnya? Tidak boleh berbuat, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Apa maksudnya? Ayat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata pengarang ringkas sedikit perkataannya ialah la darara wa la dirara. Nampak ringkas. Tetapi kata pengarang, hadis ini adalah amat ringkas. Sedikit perkataannya, sedikit pula ertinya. Tetapi maksudnya sungguh bernilai dipandang dari jurusan ilmu perundangan hukum-hukum Islam, kerana daripadanya dikeluarkan kaedah hukum dan pedoman. Walaupun pendek. La darara wa la dirar. Maka pendek. Tetapi perkataan itu diguna pakai kerana dapat mengeluarkan kaedah hukum dan pedoman. Nampak? Walaupun pendek. Maksud apa? Tidak berbuat kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara tersebut? Perkara yang mengenai larangan kemudaratan atau kesusahan. Apa katanya? Tidak ada kemudaratan kepada diri sendiri. Kita tak boleh buat benda yang mendatangkan mudarat pada diri kita sendiri. Faham? Sebagai contoh, kita melakukan satu permainan yang mendatangkan bahaya kepada diri kita. Contoh, kita main satu permainan yang kita tahu keselamatannya itu akan terjamin, tetapi kalau terjadi sesuatu yang tak diingini, maka ia jadi satu mudarat kepada kita. Menjadi satu mudarat kepada kita. Maknanya, contoh permainan yang berbahaya. Seperti mana kita kata, okey, kita main lumba motor. Tapi kalau kita main lumba motor di litar Sepang, maka memang itu adalah satu pertandingan yang pada segi logik akal dijamin keselamatan atas jalan yang benar. Tetapi kalau kita lumba motor dalam keadaan haram di jalan raya, maka sudah menjadi kemudaratan pada diri sendiri. Faham? Okey, itu yang kita faham. Tetapi kemudaratan yang tidak pada diri sendiri ini, kita ambil satu cerita yang paling mudah. Kalau kita tak solat, kan belajarkan kitab tauhid yang mulia
dengan Dr. Abbas. Kan dalam kitab Tauhid, Allah itu tidak berhajat kepada makhluk. Dan bahasanya, makhluk itu berhajat kepada Allah. Okey, dengar molek. Apa yang disebutkan tidak boleh berbuat kemudaratan pada diri sendiri. Contoh, Allah memerintahkan kepada kita solat. Solat, tetapi kita tidak solat. Adakah perbuatan kita tak solat tadi mudarat kepada Allah? Tidak. Tetapi mudarat kepada diri kita. Bila orang tak solat, rezekinya disempitkan. Bila orang tak solat, rezekinya itu sukar untuk dapat. Bila orang yang tidak solat, hatinya huru-hara kelang kabut. Bila orang yang tak solat, jiwanya itu tidak tenteram. Maknanya solat tadi, kalau kita tinggalkan, bermakna kita telah mendatangkan kemudaratan pada diri kita sendiri. Kenapa saya kata sedemikian? Sebab agama menghalang berlaku kemudaratan pada diri. Walaupun perbuatan itu kamu tak nampak segi mudarat yang jelas, tetapi kalau kamu tak lakukan, kamu akan rasa sesuatu yang luar biasa. Sebab itu pokok pangkal pada rumah tangga kita, kalau kita tengok banyak kes penceraian disebabkan tidak solat. Maka kalau tak solat, mudaratnya datang ke dalam rumah tangga kita. Faham? Kalau kita tak tutup aurat sebagai seorang wanita, disuruh kepada kita tutup aurat. Mudaratnya bukan pada Allah, tetapi mudaratnya kepada orang yang tak tutup aurat. Sebab yang menerima seksa itu daripadanya adalah mereka yang tak menutup aurat. Mudah cerita. Example yang mudah. Kalau kita tak zakat, sedangkan kita ini orang yang berkelayakan untuk bayar zakat, bermakna di situ yang mudaratnya pada kita, yang diseksa kita pada Allah tidak ada. Bermakna di sini tak boleh buat mudarat pada diri kita sendiri. Sesuatu yang mengundang kemudaratan pada diri kita sendiri. Kita bercampur lelaki dan perempuan. Mudaratnya pada kita. Kenapa kita kata mudaratnya kepada kita? Sebab kalau kita bercampur lelaki dan perempuan, sudah mendatangkan fitnah. Habis pergaulan, habis tidak terbatas. Berpegang tangan, terlompat sana sini. Kan bila anak-anak muda sekarang pakai tudung tapi pergi konsert Justin Bieber. Hari itu ada satu konsert dipanggil konsert Iblis. Apa Iblis? Tak tahulah apa konsert tu. Dia pergi yang mendatangkan mudarat kepada dia adalah dia sendiri. Sebab dia pergi di tempat yang dilarang oleh agama. Kerana padanya terdapat maksiat. Kerana padanya terdapat sesuatu larangan daripada agama. Bercampur laki perempuan, bersentuh bukan mahram. Maka di situ tak boleh. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis ini ringkas. Dan dikatakan juga, tidak boleh berbuat kemudaratan adalah bermacam-macam. Tafsirnya ulama kata apa? Jangan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri. Makna kemudaratan ini yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Contoh, daripada segi ibadah tadi saya sebut. Kita tak solat, kita tak tutup aurat. Lepas tu, kita tak zakat. Tapi kita bercakap sesuatu yang tak baik. Seperti mana fitnah, seperti mana adu domba, seperti mana membuka aib, seperti mana berdusta. Mudarat itu akan datang kepada kita. Faham? Maknanya mudarat itu tak datang pada Allah. Jangan kamu buat. Sebab tu Allah melarang. Bila melarang itu adalah perkara yang tak baik mendatangkan diri kepada kamu. Setiap larangan Allah kamu lakukan mendatangkan mudarat kepada kamu. Mudah cerita. Dan kita sebut juga kata Nabi SAW, dan juga kepada orang lain. Jangan susahkan orang lain. Dan juga jangan bahayakan orang lain. Seperti mana kita bawa kereta. Tuan-tuan. Kereta. Kekanda Amira dia pakai kereta Toyota Vanfire. Kan? Ada traffic light simpang 4. Dia punya traffic light belum lagi hijau. Tapi dia main langgar. Bila langgar,
tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia langgar saja, tiba-tiba kereta lain yang datang pada arah yang betul untuk laluannya, tuan-tuan, arah laluannya telah menjadikan satu bahaya kepada orang lain. Maka Islam melarang, hukumnya berdosa. Faham? Kita langgar traffic light pada sama mendatangkan bahaya pada orang lain. Hukumnya berdosa. Kalau kita macam jalan jam balik kampung, padahal laluan tu laluan motor, tapi membahayakan bagi laluan motor, maka hukumnya berdosa. Melainkan ianya perlu. Macam ambulans, mereka diberikan kerana kecemasan menyelamatkan orang yang sedang sakit. Maka kita tak boleh buat benda tu. Contoh, kita ada jiran sebelah-sebelah dan kita buang pula sampah kat rumah dia. Sudah mendatangkan mudarat, bau-bau yang tak baik pun dilarang sama sekali. Nampak tuan-tuan? Kalau kita sama juga, mudarat ni bahaya, benda-benda yang tak menyenangkan. Lepas tu kita parking duduk apartmen, duduk flat. Kita parking kereta, kita parking, yelah kalau duduk flat ni, dia kena parking tak tarik handbrake. Supaya dia boleh tolak kereta tu ke depan dan orang lain boleh keluar. Tapi dia tarik handbrake. Lepas tu besok pagi orang tu nak keluar. Tiba-tiba dihalang keretanya dan dia pula tidur. Dah mendatangkan mudarat kepada orang nak pergi kerja tadi. Maka tak boleh buat mudarat kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, jangan melakukannya kepada orang lain. Benda-benda yang tak patut jangan kamu lakukan. Seperti mana sesuatu yang tidak baik. Seperti mana yang mendatangkan sesuatu yang tak baik kepada empunya Tuhan tadi, berlakunya fitnah ke apa, tak boleh juga. Dan juga jangan melakukannya kepada orang lain dan jangan pula membalasnya. Tetapi serahkan perkara itu kepada pihak yang berkenaan. Okey. Ada sebahagian benda yang boleh kita reply. Kalau kita reply sesuatu kejahatan, menampakkan kita sama seperti dia. Faham tak maksud saya? Maknanya bukan tak boleh mereply, tetapi reply. Contohnya, kita baling batu, jangan dibalingkan semula dengan batu. Maka kita sama saja dengan orang tersebut. Macam contoh, saya duduk sebelah rumah Bonda Rosniati. Pagi tadi, saya baling merecun bola. Ataupun merecun gasing, ataupun merecun katak. Plum. Bonda Ros tengah siram bunga, melompat Bonda Ros. Melompat-lompat sebab saya baling. Jangan pula kita balas dengan merecun. Maka kita akan sama sifatnya dengan orang yang membuat tadi. Tapi balahlah dengan sesuatu yang lebih baik. Maknanya orang baling batu kat kita, kita baling padanya buah. Istilahnya begitu. Orang buat jahat pada kita, kita tak balas. Kita doa kepada Allah, berikan padanya hidayah dan aku serahkan kepadamu wahai Allah atas apa yang kau ingin balas atas kejahatan. Selesai. Kerana balasan yang kita lakukan, kalau kita mereply balik apa yang dilakukan, ia jadi sama seperti mana perangainya. Dan boleh jadi balasan Allah kepadanya lebih luar biasa daripada balasan kita. Okey, jelas. Dan kalau contoh, kita dalam jalan raya, tiba-tiba, ialah bila jalan raya ni, dia macam-macam perangai orang. Ada yang nak cepat, ada kalanya sampai menghalang laluan, ada yang sebab kita berlaku cepat-cepat. Maka dia bila berlaku cepat-cepat itu, bermaknanya dia akan marah kita. Dia marah kita, dia keluar daripada kereta, dia pecahkan cermin kita. Adakah patut kita pukul dia? Kalau ikutkan pada kehendak hati kita, kita boleh pukul dia. Tetapi di situ akan menjadi dua-dua kes polis. Memukul orang dan pada sama dia memecahkan cermin kereta kita. Maka jadi dua kes polis. Okey, jelas. Tapi kalau dia pecahkan cermin kita, tetapi kita tak reply, kita duduk saja dan kita tangkap nombor plate kereta dia dan kita
beritahu kepada pejabat polis untuk ambil tindakan. Itu lebih baik daripada kita membalahnya dengan pergaduhan. Sebab tidak akan menyelesaikan masalah. Faham? Maka di situ kita kena ambil kefahaman. Di situlah yang perlu kita ketahui. Faham? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau polis ambil tindakan, ia lebih baik daripada kita ambil tindakan. Mungkin lebih jadi mudarat. Sebab tu kata ulama, tetapi serahkan perkara itu kepada pihak berkenaan. Ada tindakan yang kita boleh ambil sendiri, ada satu kemudaratan yang perlu kita serahkan pada pihak berkenaan. Sebagai contoh, kita melihat seseorang itu dan mengetahui orang itu, contoh adalah orang yang kita kenali, berzinar di dalam hotel. Dan kita mengambil tindakan sendiri. Tindakan sendiri itu macam mana? Maksudnya kita pergi serang hotel, tapi kita seorang diri saja. Kita serang, kita masuk hotel tu, dan mendapati bahawasanya memang betul dia melakukan zina. Tapi di situ hanya mempunyai satu saksi. Maka pada hukum tersebut tak akan jatuh melainkan mempunyai 4 orang saksi. Lebih baik serah pada berkenaan, beritahu pada mereka dan lakukan perbuatan itu, maka ia lebih detail untuk melakukan pertuduhan tersebut. Faham? Ada benda yang kita boleh buat sendiri, ada benda yang kita perlu pihak berkenaan untuk melaksanakan. Tengok hadis Nabi. Pendek saja. La darara wa la dirara. Tapi dia punya hujah panjang. Dan yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Jangan mengerjakan sesuatu yang berguna kepada diri sendiri. Okey. Kata ulama, jangan melakukan sesuatu yang berguna kepada diri sendiri tetapi mendatangkan kemudaratan dan kesusahan kepada orang lain. Kita buat, kita fikir kita aja dapat. Orang lain nak fikir apa, lentak. Dan dia menyusahkan orang lain pula atas perbuatan yang dia buat. Yang penting dia berkehendak atas dia. Istilahnya, orang kata annoying. Annoying ni maksud dia apa? Iaitu orang yang amat-amat menjengkelkan. Kejap tuan-tuan, ada orang masuk call pula. Ada orang. Ya. Maka ada yang mengatakan sesungguhnya. Contohlah. Maksud dia, kita buat sesuatu yang berguna pada kita tapi susahkan orang lain. Jangan, kata ulama. Contoh, budaya baru dalam masyarakat kita. Mungkin ada yang mengetahui, iaitu budaya prank. Pernah dengar budaya ni? Budaya prank ini adalah budaya kejutan yang selalu dibuat orang ataupun budaya-budaya yang menyekat orang lain, menyusahkan orang lain. Kalau kita tengok, ada satu benda, kita sekarang manusia pada zaman media sosial dipanggil satu cara nak dapat duit, buat content viewers di dalam YouTube, Facebook, TikTok ataupun Instagram. Faham? Konten itu kalau orang tengok akan memberikan sesuatu nilaian pada segi duit. Konten yang dibuat kalau tak menyusahkan orang lain, never mind. Ini kata ulama. Tapi konten yang dibuat itu menyusahkan orang lain. Contoh, baru-baru ni ada satu kisah yang kita tengok seorang ibu yang membawa anaknya OKU di taman, lalu ditepuk mukanya dengan satu kek. Dan viral kisahnya di dalam Facebook, dicampakkan mukanya pada kek tu dan sampai terpaksa membersihkan. Dan orang yang buat tu, dia kata apa? Kami cuma nak menguji kesabarannya, kami cuma nak memberikan tengok kesabarannya, nak buat konten untuk dilihat oleh masyarakat. Sedangkan perkara itu telah kamu susahkan dia
asbab kehendak bagi kamu untuk dapat duit dalam viewers tu. Faham tak maksud saya? Mana kekandang Amnira tadi? Bilanglah. Faham, Ustaz. Faham tak Bonda Nuri ni? Faham. Kan sekarang ni kalau Bonda tengok, orang suka buat sesuatu yang berguna pada dia, tetapi mendatangkan payah kepada orang lain. Kalau kita tengok zaman prank, kan baru-baru ni saya tengok ada satu style sambut birthday sekarang. Okey, sambut birthday, bila anak tu nak tiup saja lilin, dicekuk muka budak tu kepada kek tadi. Sesuatu yang kita nampak amat buruk sikap tu. Memang dia rasa kelakar, tetapi menyusahkan budak tu, memalukan budak tu. Dia kata, Ustaz, relaxlah Ustaz. Kan birthday dia. Memang birthday dia. Sepatutnya birthday, kamu melahirkan tanda syukur. Bukan kamu melahirkan satu akhlak yang tak baik yang kamu tunjukkan. Lagi satu, budaya-budaya orang sambut birthday, baling tepung, lepas tu baling telur. Takkah dia menyusahkan kepada orang yang sambut birthday tadi? Tidakkah orang yang sambut birthday dalam Islam ini, setiap kelahiran itu perlu disambut dengan kesyukuran? Bahkan orang yang mengetahui hari kelahiran itu, hendaklah kita mendoakan. Kalau kita nak buat satu kejutan, kejutan yang menyenangkan. Ini tidak dengan baling tepung, dengan baling telur, sampai menjadikan hari tersebut hari yang tak indah baginya. Sedangkan setiap kelahiran itu adalah hari yang paling indah bagi seseorang itu lahir ke dalam dunia, ke alam dunia. Tetapi dijadikan hari lahir itu di sebaliknya. Ini budaya siapa? Ini adalah budaya orang-orang barat yang menjadikannya. Sebab itu saya amat-amat terkinan bila ada orang Melayu kita, orang Islam kita buat benda ni. Sedangkan Nabi dah larang. La darara wa la dirara. Sebab tu budaya sekarang. Lagi satu budaya. Kita sekarang kalau kita tengok di YouTube ataupun di Instagram ataupun Facebook, kalau kita bantu orang miskin, kita akan buat konten. Konten tu apa? Konten tu satu benda yang untuk dilihat orang dan dia dapat benda tu balik dengan konten tadi. Kan? Dengan konten tadi, maknanya kalau kita tolong orang, kita bagi orang susah duit, kita bagi orang susah bantuan, tuan-tuan, perlukah kita buat video dan perlukah kita nampakkan benda itu? Contoh yang kita fahamlah. Kita nak bagi orang susah, pada masa yang sama, tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita telah mengaibkan dia. Sebab memanglah kita kata, jadi Ustaz, macam mana orang yang penerima zakat dan asnaf itu sebaliknya tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah, membuka keaibannya. Maknanya kita rakam, tengok dapur rumah dia. Kita ni kalau masuk rumah orang sekalipun, tak boleh masuk sampai ke dapur dia. Ini siap kita rakam tempat tidur dia, sebab kita rakam tempat masuk dia, tempat gantung baju susahnya dia. Kita nak tolong orang sebaik-baik pertolongan itu, hendaklah ikhlas. Kita tak menafikan ikhlas tak ikhlas dia yang melakukan. Tetapi tidakkah dia mendatangkan mudarat dan kesusahan orang lain? Kerana apa? Contoh, bila kita bantu orang yang susah, tiba-tiba orang akan mendatangkan fitnah kepada lembaga zakat. Betul tak betul? Orang akan kata, kenapa lembaga zakat tak tolong? Kenapa perlu orang lain tolong? Bila ada video macam tu, maka orang pun akan kata, lembaga zakat tak buat kerja. Lembaga zakat bukan tak buat kerja, tapi mereka tak ada masa nak buat video macam tu. Faham? Mengaibkan. Kita kalau terima asnaf, kita sendiri kalau kita tahu di kawasan kita ada asnaf, kita tahu tak? Kita tak tahu, kita kena minta lembaga zakat, baru kita tahu nama. Betapa lembaga zakat sendiri tutup nama-nama orang asnaf ni kalau boleh tak diketahui. Faham tak tuan-tuan? Nampak? Sebaik-baiknya tutup. Sebab ada kalanya ia menjadi satu benda yang tak baik kepada kita. Walaupun nampak benda tu berguna pada si empunya, tetapi tidak berguna pada orang yang terkenal. Kesian kita tengok.
Malu dia. Macam mana dia nak hadap dengan kawan-kawannya? Kau susah kau minta-minta duit dengan orang. Malulah dia. Kau ni dapat duit zakat. Mana kau ni asnaf lah. Malulah dia. Memang kata tak malu, memang zakat tu duit dia. Tapi dirahsiakan itu lebih baik. Memang kita nak buat konten. Kita tolong orang, kita buat konten. Kita sampaikan sesuatu, kita buat konten. Bagus. Tetapi pada masa kalau mendatangkan kesusahan dan mudarat pada orang lain, dia sesuatu yang tidak baik. Wallahu a'lam. Dan juga jangan mengerjakan sesuatu yang semata-mata menyusahkan orang lain, sedang orang yang mengerjakannya pun tak dapat apa-apa manfaat. Buat sesuatu, dahlah susahkan orang lain, dan orang yang buat tadi tak mendatangkan apa-apa manfaat. Nabi larang. Dalam ulama' kata, dalam hadis tadi, Nabi larang. Kita buat sesuatu dahlah susahkan orang. Lepas tu yang buat tadi, benda yang susahkan orang tu tak mendatangkan apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Bagaimanapun juga kemudaratan atau kesusahan tidaklah disukai agama. Nampak? Sama ada bagi diri sendiri, lebih-lebih lagi orang lain. Sama ada dengan cara halus. Tak boleh sihir orang. Tak boleh santau orang. Faham? Santau orang ni dosa. Faham? Duk susahkan. Nak susahkan orang. Aku geram betul dengan jiran aku ni. Jiran aku ni tengok macam-macam. Kejap tukar perabot. Aku tengok anak dia geramnya aku. Dia pergi rumah jiran ni, letak satu benda, dia hantar sihir santau. Supaya keluarga tu tak bahagia. Tak boleh. Rezeki masing-masing. Kita semua masing-masing rezeki. Tak boleh nak nilai kita rezeki sama dengan orang. Kalau orang rumah double story, tak apa kita rumah apartment. Kalau orang rumah apartment, tak apa kita rumah flat. Kalau orang rumah flat, tak apa kita rumah setengah. Yang penting ada rumah. Yang penting boleh tidur. Yang penting boleh makan. Tuan-tuan. Yang penting ada bini. Bini ada walaupun rumah setengah. Alhamdulillah. Ini bini bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Wallahu a'lam. Lebih-lebih lagi bagi orang lain. Sama ada dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar. Halus ni maknanya tak nampak tapi boleh kenalkan orang. Kecuali kalau kemudaratan itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Seperti contoh, hukuman. Memang mudarat lah bagi dia. Sebab dia mencuri. Kena potong tangan. Memang mudarat tapi dibenarkan sebab daripada kelakuan mencuri. Bila disebat kerana berzina pada belakangnya, maka mudarat. Sebab kalau dah kena rotan, habis badan luka semua. Tapi boleh kerana hukuman dan sebagainya. Dan juga kemudaratan bererti sesuatu yang menyusahkan seorang. Hal ini tidak diperkenankan oleh agama. Faham? Begitu juga kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami. Suami tak boleh susahkan isteri mudarat macam-macam. Minta masak macam-macam boleh. Tapi jangan susah-susah. Dimintanya unta golek. Mana nak cari? Tuan-tuan. Dia mudaratkan isteri dia. Dia kata hari ni abang mengidam nak unta golek. Mana nak dapat unta? Jangan susah-susahkan isteri. Tuan-tuan dirahmati Allah. Minta yang mudah-mudah. Hari ni abang nak makan daging masak kicap. Senang. Pilah si isteri tu. Pergi ke mana? Pergi ke pasar. Kan? Minta lah. Oh suami aku minta. Itu bukan mudaratkan. Itu satu permintaan suami. Kan? Mesti kita taat. Suami kita minta telur dada. Tapi telur dadanya tak nak kosong. Dia nak hiris cili-cili sikit. Cili dihiris-hiris. Letak bawang sikit. Hak telur tu kacau. Letak sikit lada hitam. Cuk masuk. Dia nak tu kita buat. Tak susah. Tapi jangan terlalu menyusahkan. Kesian isteri kita kan. Isteri kita dah jaga anak. Isteri kita dah basuh kain kan. Masya Allah tabarakallah. Kerana Allah tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya mengerjakan sesuatu yang menyusahkan. Apa yang diperintahkan adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka. Dan yang dilarang adalah untuk memelihara kebaikan itu demi keselamatan dan kebahagiaan mereka sendiri. Wallahu
a'la. Dan dikatakan juga agama ad-dinu yusru, iaitu agama itu mudah dan baginya agama itu mudah, tetapi jangan dipermudahkan. Macam kita nak kahwinkan anak kita. Anak kita seorang perempuan. Berapa hantaran kamu nak letak? Anak saya ni baru tamatan University Oxford di United Kingdom. Maka kalau boleh hantarannya tu mengikut qualificationnya. Tak lari tak lain 20,000. Mampus laki tu. Kan mudaratkan orang tu tak baik. Dia kata, anak saya ni tak kisahlah berapa kamu nak bagi. Berapa hantaran kamu nak bagi? 12,000. Masya Allah. Mudarat tak bagi pasangan lelaki. Orang pun kata, Ustaz, dia nak anak saya. Kena usahalah. Jangan mudaratkan orang. Tuan-tuan, sebab ada kalanya bahagia tu bukan pada nilai hantaran. Hantaran itu cuma untuk kita melakukan perkahwinan. Tapi kita dah mudaratkan sebelah pihak. Bila lelaki itu memang nak berkahwin, tapi duitnya tak banyak, kenduri pun mampu kecil-kecilan, kita tak terima sebab kita malu dikatakan jiran. Nanti jiran kata nanti malu aku. Katanya anak aku kahwin, tapi kenduri kecil je, tak jemput orang lain. Malulah aku. Jangan malu. Sebab bahagianya suami isteri itu bukan pada kenduri, tetapi kehidupan selepas dia akad nikah. Ya? Sampai sekarang saya tanya kawan saya, kenapa tak kahwin? Tak cukup duit. Kadang-kadang ada yang kahwin sampai meminjam duit. Pinjam duit bank. Saya ada jumpa satu orang hamba Allah ni. Dia pinjam berapa? 22,000. Dia kata, kenapa pinjam? Yalah Ustaz, saya nak kahwin dengan isteri saya. Saya tak ada duit. Because of love. Tak perlu. If you love somebody, who will be strong? Maka, cinta tu bukan diukur dengan duit. Saya sendiri, ayah-ayah ibu dan rahmati Allah, kahwin dengan isteri saya, Rabi'atul Adawiyah. Waktu itu pada tahun 2014, hantaran ketika itu atas 10,000. 12 ataupun 11. Tapi isteri saya minta hanya sekitar 5,000. Masya Allah. Saya kata, kenapa murah sangat? Dia kata, lepas kahwin kita banyak nak pakai duit. Kalau disimpan lagi 5,000 tu, boleh kita beli tong gas, boleh kita beli almari, bilik, boleh beli meja sikit, boleh beli apa-apa keperluan selepas perkahwinan. Kalau kita tak buat keperluan tu selepas perkahwinan, mana kita nak cari duit? Dia kata begitu. Maka saya pun bagi 5,000. Alhamdulillah, bahagia sampai hari ini. Kenduri buat nikah saja. Tuan-tuan, kenduri tu nikah saja. Panggil 100 orang. Tak banyak. 100 orang. Tuan-tuan, kenduri waktu itu tak ramai. 100 orang semua. 100 orang saja kami jemput untuk makan. Waktu itu pada bulan 9 lah. Mudahkan cerita. Kami tak ada duit. Waktu itu memang tak ada duit nak buat kenduri besar-besaran. Maka buat 100 orang makan, datanglah yang mana mampu. Kan? Datang makan, ajak saudara mara, kawan-kawan terdekat. Makan dah selesai. Tapi ditakdirkan Allah, ada seorang hamba ni, abang lah. Abang saya nak taja perkahwinan, buat kenduri kahwin sikit-sikit. Maka saya tak keluar duit, dia tanggung. Buatlah panggilan dekat 800 orang makan. Tapi bukan lepas nikah tu, lepas bulan 12. Kira orang kata, bunting pelamin lah, cerita mudah. Kami pun setujulah untuk jemput saudara mara yang tak dapat datang hari tu kan. Maka buat-buat sikit dah selesai cerita. Sebab tu, kehidupan lepas kahwin lebih struggle. Sebab memerlukan banyak. Sebab tu, sebab tu Islam tu mudah. Tapi jangan dimudahkan. Maknanya, kalau kita mampu daripada segi kewangan, kita beri yang terbaik. Tapi kalau kita tak mampu dan mereka ini dapat membina kehidupan, maka kita mudah-mudahkan. Tapi orang kata, nak anak aku hangat nak murah lepas gitu je. Aku duk ngandung dia 9 bulan, aku duk jaga dia, hang dapat bayar sikit, lepas tu hang dapat pergi bawa dia sedang. Oh, mana boleh.
anak aku mesti nak letak, dia kata. Mesti tak lebih sikit. 10,000. Tak apalah kalau tak membebankan bagi sepihak si lelaki, bagilah. Dia kata boleh Ustaz, boleh. Kalau lah kita punya bakal menantu tu doktor. Doktor duit banyak, tak apalah bagilah. Kalau bakal menantu kita tu jenis pemandu Grab saja, Grab Food Panda. Janganlah mahal-mahal. Bukan kata tak boleh tak. Jangan mahal-mahal. Tuan-tuan, nak kau bila lepas kahwin anak kita menderita sebab buat loan? Nakkah anak-anak kita terpaksa mengikat perut sebab berhutang kerana perkahwinan? Kena fikir juga. Benda ni, banyak berlaku benda ni, hak benda ni lah tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu, benda yang Nabi sampaikan ni penting. La darara wa la dirara. Kadang-kadang mudaratan itu bukan pada kita, tapi pada orang lain. Tapi berguna pada kita, atas kehendak kita, kita susahkan orang lain. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu dulu, 9.50. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Wah, senyap lah. Semua dah faham Ustaz. Ya ke marah dengan saya? Marah apa? Dia kata, Ustaz ni duk perli aku ke? Nak aku letak 15. Sabar je lah. Dia marah kata, oi Ustaz, cakap terasa aku. Taulah anak dah hubung. Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan? Mana? Silakan. Mira, lagi ke? Mira pergi baca Yasin Ustaz. So Bonda gantikan dia. Oh ya ke? Baca Yasin kat mana? Kat masjid. Ada apa? Mana pagi-pagi baca Yasin? Hari ni kan Jumaat. Dekat masjid buat baca Yasin? Perempuan lah. Perempuan lah. Yasin dengan Al-Kahfi kan. Oh, bagus. Nah, mungkin program muslimat lah. Masya Allah. Ya. Ya, saya di sini bukan nak menyalahkan setengah pihak yang buat. Tetapi sebelum kita melakukan sesuatu, melihat kepada kemudaratan yang berlaku pada orang lain. Seperti mana saya sentuh tadilah, bab perkahwinan. Overall, yang datang pada saya. Dan bercerai pun ada, tapi hutang masih ada. Tapi Ustaz, kalau tak mahal sangat pun orang kata juga. Apalah mahal no. Cantik no kan anak dia lah. Hari ni kahwin dengan anak bonda, saya bagi 20. Tak ada dah Ustaz, tinggal laki-laki je. Tidak, kalau bonda 20, serba satu. Ui, banyak tu. Dulang 35. Jadi batu buat ke jalan raya. Pelami saya buka 20 kaki. Udah kaya betul. Ustaz, Ya. ada jemaah dia minta tolong doakan anak saudara dia nama Muhammad Arif Hazim bin Abdul Hakim. Minta tolong doa. Apa Ustaz? Muhammad Arif Azim bin Abdul Hakim. Minta tolong doakan dia kembali ke pangkuan keluarga, Hilang ke, dibunuh Mas? hatinya. Sakit apa? Hilang. Tak adalah sakit. Cuma biar dia balik pada keluarga tu je lah. Nak. Ustaz doakan lah. Okey. Yalah, insyaAllah. Jemaah Saya lain tak- pun tolong doakan. Dia merajuk kot macam saya lah. Ya. Saya merajuk bini sampai sekarang tak datang. Apa Ustaz? Okey Ustaz, Doakan. jangan lupa doakan. Ya. Kita doa sama-sama lah. Saya Ya. pun tak tahu. Apa mungkin. nama dia tadi Mas? Muhammad? Muhammad Arif Hazim bin Ah, Abdul okay. Hakim. Dia nak Muhammad exam Arif. SPM. Azim bin Abdul Hakim. Hakim. Arif Hakim. Abdul Hakim. Dia nak jawab Okey SPM. Pulang Ustaz. Ya. ke Ya. keluarga. Ini kes-kes ni biasa kes terjadilah. Tak apa, kita doakan sama-sama nanti. Ya? Cuma InsyaAllah. kan nampak bila kita faham agama kan, kalau dia buat sesuatu yang merisaukan ibu dan ayah, dilarang dalam agama kan. Bila mak ayah dia jadi dengan sikapnya
contoh ya, anak-anak ni, untuk anak-anak juga. Anak-anak buat sikap tak baik kat luar, anak-anak buat sesuatu yang mendatangkan keburukan pada mak ayah mereka. Maka ia mendatangkan seperti mana kata ulama tadi. Dia buat sesuatu tetapi mudaratnya pada mak ayah dia sendiri. Sebagai contoh dia zina. Sebagai contoh dia gila haram. Sebagai contoh dia buat sesuatu yang buruk di pandang masyarakat. Yang menjadi mudarat itu pada siapa? Pada mak ayah dia juga. Nah, sebab itu kita kena elakkan perkara-perkara sedemikian. Pegang betul-betul hadis ni. Sampai bila-bila kita pegang. Sebelum kita buat, fikir dulu. Jangan sampai jadi mudarat pada orang lain. Sebelum kita buat, jangan segera bertindak dengan keadaan melulu. Kan? Walaupun kita marah. Kita marah macam mana pun, kena fikir dulu. Jangan kita pergi baling pinggan kaca daripada Langkawi tu. Ui, mahal tu. Daripada Langkawi tu. Dekat dalam Nusa Masurina tu. Bukan Haji Ismail Group. Kita marah punya pasal, kita campak jadi pecah. Tak boleh lah tuan-tuan. Tadi mudaratnya rugilah. Kita beli penat-penat daripada Langkawi pecah. Sebab tu sebelum kita buat sesuatu, fikir mudarat yang berlaku. Supaya kita semua menjaga apa yang dilarang di dalam Islam. Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita semua dah nak ke 10. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua sentiasa menjaga apa yang disarankan oleh agama. Apa yang dilarang, apa yang disuruh, kita kena faham betul-betul. Sebab tu hadis ni memang pendek, tetapi amat berguna. Ada kalanya kita buat, tetapi kita tak perasan. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Sebagai seorang Muslim, tak perlu menyakiti dan menyusahkan orang lain. Yang penting kita jaga diri kita, kita benarkan kebaikan yang ada pada diri kita, pada masa yang sama, jangan kita duduk susah ke orang lain. Walaupun hidup dalam keadaan masyarakat. Kita sama-sama duduk dalam keluarga gemelur iman. Kita senangkan. Maknanya senangkan bagaimana? Buat benda baik. Setiap pagi benda masrahah ingatkan, infak pada waktu subuh. Nak senangkan aktiviti-aktiviti pengimarahan masuk dalam duit kita yang ada RM10 ke RM20 masuk. Sebab apa? Menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang. Bukan menyusahkan, tapi mendatangkan kebaikan. Wallahu'alam. Kadang itu dulu, tuan-tuan, dan kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di hari Jumaat terakhir pada tahun 2022 ini, Ya Allah, kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar diberikan petunjuk dan hidayah kami agar berkekalan sehingga saat kami diambilmu, ya wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di antara kami, Ya Allah, pasti ada kesusahan. Di antara kami, Ya Allah, diuji dengan musibah, Ya Allah. Maka kau permudahkanlah urusan mereka, Ya Allah. Berikanlah kelancaran kehidupan mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di akhir-akhir tahun ini, Ya Allah, kau jadikanlah kami orang yang paling bertakwa, Ya Allah. Kau didiklah hati-hati kami sentiasa dengan istiqamah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau permudahkanlah urusan adik Muhammad Arif Azim bin Abdul Hakim, Ya Allah, agar diberikan kepadanya hati yang terbuka, kelapangan baginya hati, Ya Allah, agar kembali kepada keluarganya, Ya Allah, diberikan kepadanya kelapangan, diberikan hati yang baik, dijadikan anak yang baik, Ya Allah, agar kembali kepada kepatuhan keluarganya, Ya Allah. Bukakanlah hatinya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah ya pemikiran yang lebih baik, Ya Allah. Dijauhkan daripada segala musibah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di antara kami, Ya Allah, pasti mengharapkan hajat-hajat, mengharapkan doa-doa yang dimakbulkan oleh-Mu, Ya Allah. Maka pandulah kami, terimalah doa kami, Ya Allah. Jadikanlah tahun ini tahun terbaik kami, Ya Allah. Dan jadikanlah tahun 2023 tadi, Ya Allah, tahun terbaik daripada tahun-tahun yang lalu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Menjelangnya tahun 2023, Ya Allah, semakin hampir kami untuk mendekati gerbang
lautan ibadah iaitu bulan Ramadan ya Allah. Maka sampaikan kami semua ya Allah di dalam grup Nur Iman ini agar disampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi sahabat-sahabat kami, keluarga kami, saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah umrah ataupun bakal melaksanakan ibadah umrah ya Allah, maka kau berikan kepada mereka kesihatan yang baik. Terimalah umrah mereka dengan umrah yang mabrur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jemputlah kami ya Allah, jemputlah kami ya Allah untuk menjadi tetamu-Mu di tanah suci Mekah ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk kami melaksanakan ibadah umrah dan haji ya Allah. Sungguhnya padamu ya Allah kami mohon ya Allah, kami ini tidak mampu melainkan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari Jumaat ya Allah, makbulkan permintaan kami ya Allah. Terimalah segala doa kami ya Allah, panjangkan usia kami, berikan kesihatan yang baik kepada kami, jadikan anak-anak kami, jadikan diri kami ya Allah, dan juga keturunan-keturunan kami dari golongan orang yang saleh dan salihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, makbulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami bakal bertemu denganmu ya Allah, maka matikanlah kami ya Allah dalam keadaan yang baik ya Allah. Jika di antara kami ya Allah yang bakal bertemu denganmu ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Tambahkan rezeki kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Berikanlah hati-hati kami ya Allah untuk bersedekah, berikanlah hati-hati kami untuk suka berinfak kepada jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Bunda Narini, silakan. Inna minkum taqabbal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah kuliah duha kita berjalan dengan lancar. Banyak pengajaran dan peringatan daripada hadis yang Ustaz bacakan hari ini. Antara pengajarannya, bila orang buat jahat, jangan kita balas dengan kejahatan dan ambillah tindakan yang betul dengan mengenalkan kepada pihak-pihak yang berkuasa untuk menyelesaikannya. Buatlah sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan sahabat dan rakan taulan juga masyarakat. Kita tangguh pengajian kita hari ini Ustaz. Dulu tu saya minta izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah pada petang ini dan malam ini Ustaz. Okay, pada pukul 5 petang kita ada kuliah asar bersama Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Yang Ahmad Arif Datuk Abbas bin Nurdin pengajian Tauhid. Pada pukul 9 malam bersama Al-Fadhilah Ustazah Humairah Talaqi Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isya bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan ini Encik Naai mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Encik Naai, terima kasih kepada semua jemaah. Anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis ini, mohon maaf zahir batin. Adalah yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Ustaz. Silakan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Insyaallah kita jumpa lagi. Saya nak pergi main